Assalamualaikum. Hari ni saya nak share pengalaman saya mencandak sotong. It's my very first time. Saya tak pernah suka sebenarnya memancing ke apa, dan saya pun tak tahu sebenarnya mencandat sotong ni apa. Dia sama macam fishing lah sepatutnya. Tapi candat tu macam mana rupa dia, saya pun tak tahu. First kali mencandat sotong ni, of course lah kita kena ada contact boat yang nak mencandat tu. In this case, dalam grup kita orang ada seorang yang tahu siapa orang yang boleh carilah boat untuk pergi mencandat sotong. So boat tu range harga dia dalam 1000 ke 1200 lah. So kita orang pergi dalam 10 orang lah, 10 orang. So we pay 120 each. So untuk mencandat sotong ni sebenarnya dia macam fishing juga. Kena ada joran, lepas tu mata kail dia. Mata kail. Lepas tu diorang cakap boleh juga pakai something that they call seret. Seret ni macam benda yang bulat dan you ikat tali pancing tu kat situ dan you just candat. But still you are using mata kail dan pemberat apa semua tu, in which kita orang kena pergi cari lah. Sebab saya memang totally zero pasal mencandat sotong ni. So mencandat sotong ni kita orang buat dekat Marang dan sekarang ni dia orang cakap musim mencandat tu antara bulan 4 ke bulan 8. Straight itu within the period of mencandat lah, yang masa yang terbaik untuk mencandat sotong. Sebab bulan ni mungkin tak ada hujan lebat ke, angin monsun ke apa ke, laut tenang. But still on and off, kalau say we choose the date right, we still have to tengok juga time tu mungkin juga ada juga hujan. So ada juga case di mana orang nak pergi mencandat on that day tapi dia orang terpaksa patah balik sebab hujan. Kadang-kadang hujan, kadang tak, tapi most of the time tak hujan. So mungkin masa tu juga bila mencandat sotong, banyak sotong mengawan ke apa ke. And the best thing is, according to diorang, mencandat sotong ni pada masa bulan mengambang ataupun dia cakap kalender Melayu ataupun kalender Islam tu in between 15 onward sampai 18 sampai 20, 19, 20 macam tu. Bila bulan mengambang akan ada banyak sotong akan naik ke surface. First kali sebelum nak mencandat sotong tu, kita kena carilah barang-barang untuk mencandat sotong. Apa preparation dia. Alright. Sekarang ada kat kedai pancing dekat Sentul. Rupanya banyak agak nak beli. Dah lah tak reti mancing. Beli joran ni, tak tahu dia kata RM29. Joran RM30. Lepas tu beli benda ni satu. Lepas tu ni ada brand Yozuri ni. Mahal kat ni, 30 lebih juga satu. Yozuri dengan dual. Saya beli dua ni. Lepas tu adalah juga beli backup. Mana entah datang tu ni. Yang ni RM9, saya beli dua. Dia ni satu, nama dia pun saya tak tahu apa. Yang ni dia jual tadi 40 tadi saya rasanya. Boleh lah. Lepas tu tali pancing sekejap mana barang saya. Ni yang saya beli. Klip. Klip ni nak pasang pun tak reti sebenarnya. Ni Yozuri ada 3 Yozuri. Lepas tu cak ayam. Ni dia. Apa tu? Ni apa nama dia? Ini nama dia klip. Ya lah. Taklah klip. Snap. Klip belum. Dia tengah belum. Sekarang kita nak beli tali. Tali 15 pound cukup kan? 15 pound. Mana tunjuk tali 15 pound man? Tengok, dia 15 pound ni.
15 Tali pound. biru nyaring. Okay, lepas tu sekarang nak suruh pakai kedai tu pasang pancing, pasang joran. Ni mastermind ni sebab dia lah tak pasal-pasal Kau dah beli semua. kena beli barang. Lepas tu terus jadi dia layan. Okay uncle, sekarang ni buat apa ni uncle? Masuk tali dah. Masuk tali ya. Okay, masuk tali. Tali berapa pound ni? 15 pound. 15 pound ni cari-cari nak setting joran ya. Ha ni. Uncle Cuntak. Uncle Cuntak. Pusing kot tu, pusing kot ni jadi. Tu dia. Nampak senang. Masuk. Gulung. Allah. Boleh. Okay. Okay, so balik daripada kedai uncle yang jual what you call that, barang-barang untuk mencandat tu, saya belilah beberapa barang. So ini salah contoh barang yang saya beli. Ni diorang panggil mesin. Mesin ni murah je. Saya beli yang murah sebab I don't want to waste a lot of money. But this is my very first time. Sebab diorang cakap semua pakai joran. Yang tim kita orang sebenarnya seorang pun tak pernah mencandat sotong. So saya beli yang ni, harga dia dalam RM40. RM40. Dan joran tu pun beli dekat kedai pancing tu, harga dia tak sampai RM30 lah, RM29 macam tu. Tu satu set. And then saya ada beli juga serat ni. Macam ni, dan sebenarnya dia sambung dengan tali. Tali pancing tu. So tali pancing tu saya tak tertinggal pula, tak bawa kat sini. Tapi sebab saya rasa macam leceh juga nak rollkan benda ni. Once you dah drop the string, the tali pancing tu ke dalam laut, nak tarik macam susah kan. Macam kalau pakai mesin ni lebih lebih style ke apa, lebih kemas lah, lebih organized. And tali sebenarnya dekat kita orang beli tali yang not recommended. Diorang cakap tak payahlah pakai yang ni, tak sesuai. So tali ni Cik Mi yang bagi kat saya. Tak nampak agak sebenarnya. Tali nylon lah. Compared tu tali yang kita orang beli tu, tali yang pun dah macam plastik dan dia agak keras dan tak sedap lah. Dan tali ni at least dia boleh tarik 15 pound. Yang ni kita akan ikat tali pancing kat sini dan jatuhkan sini. Jatuhkan pancing, you tengok ya, dekat ujung ni ada benda tajam kan. Kayaknya sotong akan sangkut kat sini sebab dia cuba makan. In this case ni udang kot. Dia akan cuba makan umpan ni lah. Umpan ni nanti kat bawah kita akan taruh ni, letak ni, apa ni, what you call this, batu ladung. Dia akan gantung macam tu. Tapi jauh lah, janganlah rapat sangat. So the fish will be, looks like it's swimming, something like that. Yang ni kita jatuhkan sampai ke dasar laut lah. So kita akan tarik fishing rod tu, kita akan tarik slow-slow and make like the fish moving. Tapi ini sebenarnya yang murah je. Yang mahal ialah yang ni. Sama juga fish ni, bentuk dia macam ni. Ini daripada Yozuri. Yang ni RM32 lah, saya dapat diskaun RM3 sebenarnya. Diskaun RM6 lah. Dan RM38. Kat ujung dia pun ada cangkuk-cangkuk. Cangkuk-cangkuk ni sebenarnya tajam juga sebenarnya. Dan sebenarnya kalau you tengok, this is, walaupun nampak macam biasa je kan, actually ada ikan yang bentuk macam ni dalam laut. Saya nampak ada banyak sangat ikan ni. Tapi dia run on surface. So it looks the same. And you tengok ya, dia a bit flashy kan. So dalam laut dia akan nampak terang dan it will attract the squids. Saya beli 3. So 3 ni dah dekat RM90 lebih lah. So yang ini sama juga, tapi daripada brand Duel. Bila Tekong tu tengok, cakap, terkejut, kenapa tak bawa yang ni jahat ni. Maksud dia memang sotong suka yang ni. Yang ni harga dia RM34 kat situ. Tak pakai pun sebab saya ada 5. Saya cuma pakai 1. Once dah entangled, tapi itu dah towards the end lah. The next day tu entangled, so saya dah stop lah dan biarkan yang lain mancing. I got like what,
sejam lagi ke sebelum kita orang berangkat pulang. So saya cakap no use lah sebab saya pun tak kerti nak ikat. Okay, selain daripada tu, yang ini, okay, sebenarnya ada 3. Dia 3 serangkai. 1, lepas tu 2, 3. Saya malas nak keluarkan semua. 3 serangkai ni, dia akan ikat dekat tali pancing tu. 1, 2, 3 bercabang-cabang. Dan bawah tu ada batu ladung jugalah. So, ini untuk lebih, what you call that, chances untuk tangkap, untuk dapatkan sotong. Tapi saya tak pakai pun. Sebab saya rasa leceh. Sebab you ada 1 dan you pecah 3, dia nak tarik atas. Most of the time, diorang guna ni kadang-kadang dapat 1 juga. Ada juga yang dapat 3 sekaligus once dia angkat kan. Sebab I think nature of the squid, right? Once seekor dah datang dan it got stuck, and then yang lain pun akan ikut. Saya tak tahu kenapa dia orang macam tu. Dia orang yang akan ikut, dan if you know, if it's a good chance, maybe yang lain pun semua sangkut jugalah. Ada juga bila 1 kita dapat, kita pakai yang single punya tu, yang apa ni, Uzori ni tadi, yang single. Dah dapat 1, tapi 1 seekor lagi sotong cuba nak datang lagi. Datang dan cuba ambil lah. Time tu dia kat surface, so tekong boat dia pakai stick yang ada hook dekat ujung tu. Dia panggil guide kot. Lepas tu dia akan poke into the squid. Dan kita dapat 2 juga. So itu untuk persediaan memancing lah. Yang selain daripada tu, kena juga macam bagi saya bawa raincoat. Sebab squid ni mungkin dia punya defense system, it tends to squirt. Dia spray ink hitam tu kan. So ink hitam tu kalau kena memang habis lah hitam. Ada 2-3 kali kena, dan kena juga kat saya. Nasib baik saya pakai raincoat. Saya pakai raincoat, kena kat baju raincoat tu lah. Saya dah basuh baju tu, still ada lagi stain. Make sure dia cakap makan pil untuk mabuk laut lah, untuk mengelakkan anda mabuk laut. Have a good rest, a very good rest. Sebelum naik tu, mungkin dalam 4 jam sebelum tu, kita relax selama 4 jam. Contoh nak pergi laut dalam pukul 5 itu, dalam pukul 1 tu kita relax dah. Jangan makan banyak. Kalau makan banyak nanti kita rasa mual ke apa kan, susah. Nanti kat atas boat nanti it's a waste of money. Kita just duduk je dalam boat, tak pergi mancing pun. Selain daripada tu, bawa lah ration, makan yang ringan-ringan lah. Macam roti ke, kacang ke, mungkin. Tapi dekat atas boat tu sebenarnya diorang ada juga, bukan diorang sediakan makanan, diorang masak makanan. In which makanan tu sebenarnya ialah sotong. Sotong dan makan nasi, diorang masak kari. Sedap juga. On the way pergi ke pantai. Pantai pula, ke jetty. Nak naik boat. Dia memang follow dia. Kita naik sampan tu, dia juga kat boat-boat kat tengah. Duduk. Lem duduk situ. Gaya ni bang, pegang-pegang. Pegang. Safety ya. Tak. Meninggalkan kawasan jetty. Jetty mana tahu? Penting kat luar tu. Penting kan nampak tak? Ni kalau Diamond nak tahu tak ni kau lekan dua. Pegang. Salah. Saling pun.
Ini mana ni? Magang. Magang. Ha. Magang bang, magang. Nak canda saja mai sini. Mari sini. Kita target 50 kilo. 50 kilo. Kalau juga lah air. Mai kita bawa strap tu lah. Okay, once dah naik boat, perjalanan ke kawasan pancing tu, kawasan mencandat tu mengambil masa 45 ke 60 minit lah. So selalunya dia akan bertolak lepas asar, selalunya pukul 5 lah. Make sure barang-barang kita semua dah standby. So tak payah ada last minute nak kelang kabut, nanti boat lambat. So bila boat lambat, bila orang tolak pukul 5 dan sepatutnya sampai dekat tempat tu pukul 6 sejam. Tapi disebabkan kita bertolak 5.30, pukul 6 tak sampai lagi, most probably dia orang akan terpaksa berhenti. Sebabnya bukan apa, sebab time tu sotong dah naik. Sotong aktif time tu. So kalau dia go further, you dah sampai sepatutnya you bertolak 5.30, you sampai dekat tu 6.30, dah sayang lah. Sebab time tu sotong dah tengah aktif kan. Kita macam mana nak cakap sotong tengah aktif tapi kita still belayar. Sebab sepatutnya kita dah stop and kita dah start squid jigging dah. So jangan, kalau boleh be well prepared. Barang-barang dah siap apa semua. Kalau pukul 5 naik, pukul 5 lah jalan. Pukul 5 lah bergerak. Jangan sepatutnya pukul 5, 5.30 baru nak gerak. Dia dah lambat. Rugilah. Kita sepatutnya pergi tempat yang memang banyak sotong, tapi kita berhenti kat tempat yang tak ada sotong. So masa saya pergi tu, actually we admit that kita lambat. Dan banyak kawasan yang telah diambil. Ada banyak bot-bot mencandat tu. Banyak kawasan yang orang dah ada parking, so kita paksa parking tempat lain. Sebenarnya tak buat apa-apa pun, dia orang je tolong buat. Tak kerti langsung. Okay, buat tahu. Okay, basically kita dah sampai kat tingkat kawasan candat tu lah kot. Kita dah nak buang sahur. Kawasan bila nampak dia macam round shape thing bila dia orang buang sahur tu. Okay, yelah supaya okay, tak bagi tali terbelit. Aku lembut. Waktu enggak lah. Tapi gitu lah. Maknanya jaga. Mana awal-awal ni ada okey. Ada dah makan dedah makan awal-awal. Pakai je boleh. Tapi ikat dua kali. Pakai sini je.
Tu first kali dapat. Lesen. Nak panggil lesen. Tak sempat nak ambil gambar. Air dah malam dah sunset. So bot-bot yang candat semua yang putih-putih tu yang nampak tu semua adalah bot yang candat sotong. Ni bot kita orang. First caption. Look. But I don't know how to take this one off. Still alive. Nice. I'm not sure whether it's skill ke apa ke, tapi mungkin skill jugalah sebab kebanyakan yang tekong, acik mi, sotong doang semua besar-besar. Sotong saya kecil je. Tapi kecil pun kalau compare dekat pasar yang selalu tu, still besar lagi lah. Sotong paling besar yang saya tengok, ukuran badan dia tak termasuk tentacles dia, lebih daripada 1 kaki atau dalam 400mm, 450mm. Dan dia tak sama macam sotong yang kat pasar sebab sotong yang kat pasar dia dah mati kan. Sotong yang kita tengok ni dia akan colour putih. And then tapi once you what you call that? You press on the squid body, right? Dia akan keluar the black spot, maybe a brown spot. Once you press, the brown spot come out and then coming back in again. So nice, God Almighty, it's so beautiful. Oh, apa? Naik lagi. Tak ada. Oh my God, that's quite big, yeah. Awesome, that's so big. One after another. It's quite big. Let me have a look at it. It's quite big. Awesome. Dah. Oh, mesej bunyi. Leseng. Gua jaga. Jaga. Apa? Lagi ya. Where is it? Mana? Mari jom. Ambil. Dia ada video tu. Kalau buka baca ni kau mau nak tu lagi kan. Lagi. Tu. Okey lah. Hari tengah hujan ni. Hujan kalau pagi. Tahu sedikit. 10 malam. Still doing quite cool. Hujan. Oh, okey dapat. Paling sekali je tu dapat. 9 dah. 9. Amir dapat 4. Saya dapat 6. Sekarang hujan, tu Aiman ni kaki. Aiman dah dapat 9 ekor. Saya dapat tangkap 6 ekor. Ada total lebih kurang dekat 34 ekor lah, 35 ekor. Hujan. Dah tak hujan dah. Tak tahulah sotong pun tidur kot. Oh tadi dapat tangkap besar. Tapi dia tembak dakwat tu saya pancut. Sekarang pukul 1.47 pagi. Tadi hujan drizzle dah habis masa. Kalau tak ada tidur jam. Ni baru bangun balik. Tadi lepas makan sotong fresh. Lepas tu minum air soda lah. Rasa macam tak tahu dia. Sekarang tonek kan. Tapi ya feel bit bad. Dapat ni. Dapat. Tengok tu. Ikut lagi. Sedap kan?
sotong ni pun. Kilo, 30 kilo. Total cash of the day. So tangkapan ni macam mana dia orang bahagi-bagikan? Adakah ikut individu ataupun kita kumpul semua dan bagi sama rata? Jawapannya yang saya tengok bukan setakat bot saya je, bot lain-lain pun tangkap, letak dalam satu bekas dan finally dia orang akan kumpulkan dalam satu box yang besar. Lepas tu dah sampai bila bot nak sebelum bot mendarat the next day tu, kita akan kumpulkan semua dan kita bahagikan sama rata. Walaupun sebab kalau bila kita naik bot tu tak semestinya semua orang bernasib baik. Kan mungkin ada yang dapat sikit, ada yang dapat banyak. Mencandak sotong. Saya tak sure, tapi adalah a few things yang saya belajar. Bila sotong yang besar tu kan, dia orang akan tengok dekat kepala, should I say kepala, maybe ekor dia. So, orang tengah cakap ekor belok. Dan ekor dia, ujung dia ada belok sikit. Belok macam ni sikit. Kalau dekat situ kita dapat sotong tu, maknanya kat kawasan tu sebenarnya kawasan yang banyak sotong. Kawasan, I don't know. Tapi itu yang mungkin petua dia orang lah. Kawasan yang banyak sotong. Lepas tu tali, gunakan tali nylon sebab senang. Tali nylon senang nak roll, dia akan serap dengan air. Kalau macam tali yang macam plastik tu, dia keras. Bila you mencandak sotong tu, once you dah dapat seko, mungkin akan ada seko lagi. Sotong akan follow. So stand by. Okay, kalau ada yang saya cakap tu guide tu, panggil lah tekong buat ke. Dia orang boleh tolong guide. They are very good at that. Orang Terengganu, ya dia friendly. The way they talk, apa semua. Macam Acik Mi, Abang Lahid. Semuanya will sit down and help me to do this. To do all the tying and whatever. Sebab saya tak pandai. And memancing is not in my blood. I don't like fishing actually. But it's kind of fun. And mungkin next time sebenarnya dah planning untuk pergi lagi lah. It's just for the sake of having fun. Sotong tu makan, tak adalah makan sangat. Tapi seronok lah sebab sotong ni dia pasif. Kalau dia tersangkut kan, saya tak payah pegang pun sotong tu. Saya just pegang matakan ni, umpan ni, dan saya twist it like this. And then it will fell off. And then dia tak melompat-lompat lah macam ikan. Sotong tu just, stay relaxed, stay cool. It's like, what is my fate gonna be today? Of course it's gonna be that. Tapi itulah. Saya tak payah pegang pun sotong tu. Sebab dia tak, maksudnya dia tak melompat. Saya boleh pegang sotong. Tapi kalau pegang ikan melompat-lompat tu macam quite challenging for me.
Itu je lah yang saya boleh sharekan daripada A to Z pasal mencanak sotong ni. Is fun. Pada bulan 4 sampai bulan 8 is a good time. And then you be well prepared. Barang-barang tu yang macam saya dah listkan, saya dah tunjuk tadi dekat awal video tu. Itulah yang kita kena prepare. So to make it smooth and to make it enjoyable. So hopefully video ni dapat membantu, dan kepada siapa yang baru first time nak pergi mencanak sotong and who wants to know the thrill of it, suka main dengan laut ke apa ke, saya harap video ni dapat membantu. So kalau ada siapa yang nak tanya ke apa-apa, InsyaAllah boleh tulis kat ruangan komen, dan kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya tanyalah orang lain. Okay, semoga jumpa lagi. Bye.